Selamat sejahtera kepada semua pembaca yang mencari ketenangan dalam hidup. Orang selalu berkata, perkawinan adalah buah cinta yang manis dan pelabuhan damai dalam kehidupan. Saya juga pernah percaya dengan sepenuh hati akan kata-kata itu. Dengan tulus dan ikhlas. Terutamanya pada saat saya mengenakan gaun pengantin moden berwarna putih gading, memegang tangan lelaki yang paling saya cintai di dunia. Saya pikir sayalah wanita yang paling bahagia di alam semesta. Namun, pada waktu itu, saya tidak sadar bahwa syurga yang saya pijak sebenarnya adalah tebing curam yang penuh dengan pembohongan dan rahasia yang mengerikan. Tragedi hidup saya bermula pada hari yang sepatutnya menjadi hari paling bahagia, dengan kemunculan seorang kanak-kanak lelaki dan secebis nota yang renyuk. Nota kecil itu bukan sahaja menghancurkan impian saya, malah meletakkan saya di persimpangan pilihan yang kejam. Haruskah saya berpaling untuk melindungi diri sendiri? Ataukah saya harus terjun ke jalan yang tidak diketahui untuk menyelamatkan satu nyawa yang belum pernah saya temui? Dewan hotel yang dihias indah dengan ribuan kuntum mawar putih dan alunan musik yang lembut dipenuhi dengan ucapan tahniah daripada para tetamu. Semuanya sempurna. Sama seperti lelaki di sisi saya, Khairul Nizam. Bakal suami saya, Ensik Khairul, adalah seorang arsitek yang berjaya dan budiman. Dia menggenggam tangan saya erat, matanya penuh dengan cinta dan kelembutan saat menatap saya. Aisyah, bisiknya di telinga saya. Terima kasih kerana sudi menjadi milik abang. Mulai hari ini, abang akan berikan hanya yang terbaik di dunia untuk sayang. Saya tersenyum puas dari lubuk hati. Selama 2 tahun mengenali dan setahun bercinta, Ensik Khairul tidak pernah sekalipun membuat hati saya resah. Dia sentiasa teliti, prihatin, dan mengutamakan saya. Dia menghormati kerjaya saya sebagai seorang guru tadika dan melayan keluarga saya seperti anak sendiri. Ibu bapak saya menganggapnya seperti anak kandung mereka, dan rakan-rakan saya cemburu, mengatakan saya telah bertemu dengan lelaki sempurna yang hanya boleh ditemui setelah mengumpul pahala berabad-abad lamanya. Saya juga percaya begitu. Ketika Tuan Kadi dengan suara yang tenang meminta kami untuk menyarungkan cincin perkawinan, seluruh dewan menahan nafas. Itulah saatnya Ensik Khairul mengambil tangan saya untuk menyarungkan cincin berlian yang berkilauan ke jari manis saya. Namun, pada saat yang suci itu, suasana khusyuk dipecahkan oleh satu suara kecil yang kedengaran takut dari hujung dewan. Ayah. Semua orang di dalam dewan serentak menoleh ke belakang. Seorang budak lelaki, mungkin dalam lingkungan 6 atau 7 tahun, berdiri di situ memakai sut tuxedo kecil yang comel, walaupun kelihatan sedikit lusuh. Dengan mata hitamnya yang besar, dia memandang lurus ke arah kami. Kanak-kanak itu kelihatan sangat cerdik, tetapi matanya menyimpan kesedihan yang tidak terkata. Dewan mula menjadi riuh. Orang ramai saling berpandangan, tidak faham apa yang sedang berlaku. Ayah? Siapa yang dia panggil ayah? Jantung saya mula berdegup kencang. Saya menoleh ke arah Ensik Khairul, mengharapkan penjelasan. Tetapi buat pertama kalinya, saya melihat wajahnya pucat lesi. Senyuman mesranya yang sentiasa terukir kini kaku, digantikan dengan riak terkejut, panik, dan sedikit ketakutan. Ibunya, Datin Mariam, yang duduk di barisan tetamu kehormat, juga tergesa-gesa berdiri dengan wajah cemas. Kanak-kanak itu, tanpa mempedulikan pandangan hairan orang di sekelilingnya, mula berjalan dengan langkah kecil, tetapi tegas menuju ke pelamin. Ensik Khairul coba memberi isyarat kepada pengawal keselamatan, tetapi sudah terlambat. Budak itu sudah tiba di bawah pelamin, mendongak memandang Ensik Khairul dengan matanya yang besar, dan berkata dengan lebih jelas, ayah dah lupakan Hariske? Kali ini, tiada siapa yang boleh meraguinya lagi. Dewan itu seakan meletup dengan bisikan. Di telinga saya, semua bunyi di sekeliling lenyap, hanya perkataan ayah yang terus bergema di kepala. Langit dan bumi terasa berputar. Gaun pengantin yang indah ini terasa berat seperti keranda yang menyesakkan. Saya memandang Ensik Khairul, merayu dalam hati agar dia menafikannya, walau dengan sepatah kata. Tetapi dia hanya menundukkan kepala, tidak berani menatap mata saya. Keheningannya adalah pengakuan yang paling kejam. Rupa-rupanya, lelaki sempurna saya, lelaki yang saya sanggup serahkan seluruh hidup saya kepadanya, mempunyai seorang anak lelaki yang sudah sebesar ini. Dia telah menipu saya. Dia telah memperdayakan saya dengan begitu licik. Hentikan semua ini, jerit saya dengan suara yang penuh kepedihan. Musik berhenti, Tuan Kadi tergamam, dan dewan menjadi sunyi sepi. Saya menepis tangan Ensik Khairul. Saya tidak tahan walau sesaat lagi. Romantik, kebahagiaan, semuanya hanyalah satu penipuan. Saya berasa seperti orang bodoh,
seperti badut di majelis perkawinan saya sendiri. "Khairul, apa semua nih? Jelaskan pada saya." Saya hampir meraung. Barulah encik Khairul mengangkat mukanya. Dia coba mendekati dan memegang tangan saya, tetapi saya mengundur. "Aisyah, bertenang, dengar dulu penjelasan abang." "Penjelasan? Apalagi yang perlu dijelaskan?" "Budak berumur 6 tahun, maksudnya dia wujud lama sebelum awak jumpa saya. Dia telah menyembunyikan rahasia sebesar ini daripada saya. Cintanya, janjinya, semuanya palsu. Kesakitan saya serta-merta bertukar menjadi kemarahan dan penghinaan. Saya tidak boleh berkahwin dengan lelaki seperti ini. Saya tidak boleh memulakan hidup di atas dasar pembohongan." "Saya tak perlukan penjelasan," kata saya dengan tegas, suara saya dingin seperti ais. "Perkawinan ini dibatalkan." Dengan kata-kata itu, saya berpaling, memegang hujung gaun saya, dan coba melarikan diri dari tempat yang memalukan ini. Saya tidak mahu melihat wajah Khairul lagi, tidak mahu mendengar apa-apa lagi daripadanya. Semuanya sudah berakhir. Tetapi, baru sahaja saya melangkah, satu tangan kecil yang lembut memegang hujung gaun saya. Saya menoleh, dan mendapati Haris sudah berada di belakang saya. Matanya tidak lagi menunjukkan ketakutan, sebaliknya penuh dengan rayuan. Tanpa berkata apa-apa, dia meletakkan secubis nota yang renyuk ke dalam telapak tangan saya. Saya terpinga-pinga. Dari belakang, Khairul dan Datin Mariam, yang melihat adegan itu, bergegas datang dengan wajah pucat untuk memisahkan kami. "Haris, jangan ganggu Mak Cikni, mari sini dengan nenek." Tetapi budak itu menggenggam tangan saya dengan erat, memandang saya dengan mata yang merayu. Saya dapat merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Saya menggenggam nota itu dengan kuat. Sebelum Datin Mariam sempat menarik Haris pergi, saya berundur beberapa langkah dan membuka nota itu. Di dalamnya, tertulis dengan tulisan pensel yang komot, tulisan seorang kanak-kanak, tetapi isinya membuat seluruh tubuh saya kaku dan membekukan niat saya untuk pergi. Nota itu berbunyi, "Mak Cik, tolong selamatkan ibu saya. Para pembaca sekalian, selamatkan ibu saya." Tetapi ibu kanak-kanak itu dikatakan sudah meninggal dunia, menurut penjelasan Khairul kemudiannya. Kenapa pula kanak-kanak ini menulis rayuan pertolongan yang begitu mendesak? Mungkinkah di sebalik penipuan tentang kewujudan anaknya, tersembunyi satu rahasia yang jauh lebih mengerikan? "Mak Cik, tolong selamatkan ibu saya." 6 perkataan pada nota renyuk itu, walaupun masih terasa hangat di telapak tangan saya, bebannya terasa begitu berat sehingga mengheret dunia bahagia saya ke jurang kehancuran. Pikiran saya buntu, jantung saya berdegup kencang seolah-olah mahu terkeluar dari dada. Selamatkan ibunya? Dari mana datangnya budak ini, dan siapakah ibunya sehingga meminta pertolongan daripada saya? Ribuan soalan berlegar di kepala saya. Di hadapan saya, wajah Khairul yang semakin pucat, riak terkejut Datin Mariam, dan dewan yang penuh dengan tetamu yang berbisik-bisik. Saya terasa sesak nafas, pandangan saya mula kabur. Dan pada saat itu, saya sadar apa yang perlu saya lakukan. Saya tidak boleh membatalkan perkawinan ini sekarang. Saya tidak boleh membuat kecoh sebelum mengetahui kebenarannya. Jika tidak, hanya saya yang akan menjadi bahan ketawa. Dan yang lebih penting, saya akan kehilangan peluang untuk membongkar rahasia di sebalik rayuan terdesak itu. Saya perlukan masa. Saya perlukan alasan untuk keluar dari situasi ini. Saya menarik nafas dalam-dalam, lalu perlahan-lahan rebah ke lantai. "Aisyah," jerit Khairul. Dewan menjadi huru-hara. Orang ramai mengerumuni saya. Saya memejamkan mata, berpura-pura pengsan karena terkejut. Tetapi di dalam genggaman saya memegang erat satu-satunya bukti, satu-satunya penghubung saya dengan kebenaran mengerikan yang belum saya ketahui. Saya dibawa ke bilik persalinan pengantin. Ibu bapak dan rakan-rakan saya mengelilingi saya dengan cemas. Saya perlahan-lahan berpura-pura sedar, mengatakan saya mungkin terlalu gemetar dan kurang tidur sehingga pening. Semua orang percaya, tetapi hanya saya yang tahu bahwa kepeningan dalam hati saya adalah 100 kali lebih dahsyat. Setelah semua orang keluar untuk memberi saya ruang berehat, hanya tinggal saya, Khairul, dan Datin Mariam di dalam bilik. Dan babak kedua sandiwara pun bermula. Khairul duduk di tepi katil, memegang tangan saya. Wajahnya penuh dengan penderitaan dan penyesalan. "Aisyah, maafkan abang. Abang patut beritahu semuanya dari awal. Salah abang kerana menipu sayang." Datin Mariam juga duduk di kerusi bertentangan, memandang saya dengan mata yang tajam tetapi dengan riak wajah yang dibuat-buat sedih. "Ini salah Mak Cik juga, Aisyah. Mak Cik yang nasihatkan Khairul supaya jangan beritahu,
risau Aisyah akan fikir yang bukan-bukan. Kemudian, Hairul memulakan ceritanya. Satu cerita yang tragis, logik, dan hampir tiada cacat celah. Dia berkata Haris adalah anaknya hasil hubungan dengan seorang wanita bernama Alia Sofia, yang dikenalinya semasa mengendalikan satu proyek resort di Langkawi. Mereka sangat mencintai antara satu sama lain, tetapi Alia seorang yang tidak stabil dari segi mental, sensitif, dan sering berpikiran negatif. Selepas melahirkan Haris, keadaannya menjadi lebih teruk, menunjukkan tanda-tanda kemurungan selepas bersalin. Hairul coba menjaganya, tetapi penyakitnya tidak pulih. Puncaknya berlaku tahun lepas. Dia terlibat dalam satu kemalangan jalan raya yang teruk, kata Hairul dengan suara yang tersekat-sekat, dan mengalami kecederaan otak yang parah. Nyawanya dapat diselamatkan, tetapi pikirannya rosak sepenuhnya. Kadang-kadang dia sadar, kadang-kadang tidak mengenali sesiapa, dan hidup dalam ketakutan. Datin Mariam menyambung dengan suara sedih. Alia tuh sebatang kara, ibu bapaknya sudah lama meninggal. Hairul tak sampai hati nak biarkan dia. Jadi, kami tempatkan dia di sebuah pusat jagaan mewah di bandar untuk rawatan. Tapi akhirnya, dia tak dapat bertahan. Aisyah, dia meninggal dunia hampir setahun yang lalu. Hairul menyembamkan mukanya ke tangan saya dan teresak-esak, bahunya terhinjut-hinjut. Abang nak beritahu sayang dari awal, tapi abang takut sayang pikir abang masih belum lupakan dia. Takut sayang tak dapat terima Haris. Nasihat ibu betul. Abang patut lupakan masa lalu dan mulakan hidup baru yang sempurna dengan sayang. Abang bercadang nak kenalkan Haris pada sayang selepas majelis kita dan kita besarkan dia bersama-sama. Maafkan abang, Aisyah. Abang betul-betul minta maaf. Cerita yang sempurna. Seorang lelaki yang bertanggung jawab dan penyayang, bakal ibu mertua yang prihatin, dan seorang anak malang yang kehilangan ibunya. Semuanya logik dan boleh diterima. Penipuannya kini bertukar menjadi sebuah kesakitan yang wajar diberi simpati. Jika bukan karena nota di tangan saya mungkin akan percaya. Saya mungkin akan terharu dengan kebaikannya, memeluknya, dan memaafkannya. Tetapi nota itu terasa seperti bara api di tangan saya. Makcik, tolong selamatkan ibu saya. Jika ibu Haris sudah meninggal setahun yang lalu, mengapa seorang budak berusia 6 tahun menulis message seperti itu? Kanak-kanak tidak pandai menipu dengan begitu rumit. Rayuan itu pastinya bukan satu kesilapan. Dua pikiran bertembung hebat di kepala saya. Di satu pihak, penjelasan logik Hairul. Di pihak lain, rayuan tidak logik seorang kanak-kanak. Akal saya menyuruh saya mempercayai Hairul, tetapi gerak hati saya sebagai seorang guru tadika, sebagai seorang wanita, menjerit ada sesuatu yang tidak kena. Kalau begitu, kenapa Haris muncul di sini hari ini? Tanya saya dengan suara yang masih lemah. Datin Mariam mengeluh, mungkin pembantu rumah cuai. Budak tuh rindukan ayahnya, mungkin dia terdengar orang dewasa bercakap yang ayahnya akan berkahwin hari ini, jadi dia keluar sendiri untuk mencari ayahnya. Kesian budak tuh. Satu lagi penjelasan yang sempurna. Saya tidak boleh menyangkal apa-apa. Saya berpura-pura letih dan memejamkan mata. Saya perlu berehat. Saya perlukan masa untuk berpikir. Hairul dan Datin Mariam saling berpandangan, mungkin menyangka saya sudah mula lembut hati. Baiklah, sayang rehatlah. Abang akan keluar jelaskan pada tetamu dan uruskan keadaan. Majelis kita cuma ditangguhkan sekejap saja, kan? Tanyanya dengan mata penuh harapan. Saya hanya mengangguk perlahan sebagai jawaban. Setelah mereka keluar, saya perlahan-lahan membuka mata. Bilik yang mewah itu terasa sejuk yang menakutkan. Saya mengeluarkan nota itu dan menatap 6 perkataan itu. Walau sesempurna manapun pembohongan Khairul, ia tidak boleh memadamkan kewujudan nota ini. Dan saya tahu, perjuangan saya baru sahaja bermula. Bukan sahaja perjuangan untuk kebenaran saya sendiri, tetapi juga untuk seorang wanita bernama Alia Sofia yang belum pernah saya temui. Sejak hari itu, majelis perkawinan kami diumumkan secara rasmi ditangguhkan atas sebab masalah kesehatan pengantin perempuan. Penjelasan ini cukup untuk meredakan rasa ingin tahu rakan-rakan dan saudara mara, tetapi tidak mampu menenangkan badai yang bergelora di hati saya. Dengan alasan memerlukan ruang yang tenang untuk pulih, saya meminta izin daripada Hairul dan Datin Mariam untuk pulang ke rumah ibu bapak saya selama beberapa hari. Hairul mungkin berpikir saya perlukan masa untuk menerima hakikat dan menenangkan diri, bersetuju tanpa banyak soal. Dia berlakon dengan sangat baik sebagai bakal suami yang prihatin, menelepon setiap hari untuk bertanya kabar, menghantar bunga dan makanan kesehatan. Namun, saya tahu di sebalik keprihatinannya itu,
ada pengawasan yang tidak kelihatan. Dia mahu memastikan saya masih berada di bawah kawalannya. Pulang ke rumah dan berada dalam pelukan ibu bapak barulah saya merasakan kelegaan yang sebenar. Ibu bapak saya, setelah mendengar cerita rasmi daripada Khairul, sangat bersimpati dengannya. Ibu saya malah memarahi saya karena tidak memahami penderitaan bakal suami sendiri sehingga dia terpaksa menanggungnya seorang diri. Saya hanya berdiam diri. Saya tidak boleh menyuarakan syakwa sangka saya, tanpa sebarang bukti, saya tidak mahu mengheret mereka ke dalam kekusutan yang berbahaya ini. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Terbaring di katil yang biasa, tetapi pikiran saya melayang jauh. Saya mengeluarkan nota Haris dan membacanya beratus-ratus kali. "Makcik, tolong selamatkan ibu saya." Tulisan naif itu mengandungi rayuan yang menyayat hati. Kanak-kanak itu tidak akan menulisnya jika ibunya benar-benar sudah tiada. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Wanita bernama Alia Sofia itu, mungkin dia masih hidup. Tetapi jika dia masih hidup, mengapa Khairul berbohong? Mengapa dia dan ibunya perlu mereka sandiwara yang begitu teliti? Soalan-soalan yang tidak berjawab berlegar di kepala saya. Saya berasa sunyi dan tidak berdaya. Saya perlukan seseorang untuk berbincang, seseorang yang boleh memberi nasihat bijak, dan saya teringat akan kawan baik saya, Syazwani. Syazwani adalah kawan karib saya sejak zaman university, kini seorang peguam yang bijak dan tajam. Dia sentiasa mempunyai kepala yang dingin dan keupayaan analisis logik yang luar biasa. Saya mengambil telepon, teragak-agak seketika, sebelum membuat keputusan untuk meneleponnya. "Halo, Aisyah, kau oke tak? Aku dengar kau pengsangkat majelis kawin. Kau tak apa-apa?" Suara Syazwani di hujung talian penuh dengan kerisauan. Saya menarik nafas dalam. "Wani, aku perlukan bantuan kau. Sesuatu yang sangat serius." Saya menceritakan segalanya kepada Syazwani, dari kemunculan Haris, penjelasan sempurna Khairul, sehinggalah isi kandungan nota itu. Saya coba bercerita tanpa emosi, menahan segala rasa yang bergelora. Selepas mendengar semuanya, Syazwani diam untuk seketika. Saya tahu dia sedang menganalisis setiap butiran. "Aisyah," suaranya menjadi lebih serius. "Dengar sini baik-baik. Pertama, jangan sesekali percaya sepenuhnya pada cerita Khairul. Cerita dia terlalu sempurna, dan sesuatu yang terlalu sempurna selalunya menyembunyikan pembohongan." Kata-kata Syazwani seolah-olah menyedarkan saya. "Kedua, nota Haris itulah kuncinya. Budak 6 tahun takkan tiba-tiba tulis ayat macam tu. Gerak hati kau betul. Kemungkinan besar ibu budak tu masih hidup." Jantung saya berdegup lebih kencang. Ada orang yang mempercayai firasat saya. "Jadi, apa aku patut buat sekarang?" tanya saya dengan suara yang sedikit bergetar. "Perkara paling penting sekarang ialah kau kena bertenang. Jangan biarkan Khairul dan ibunya tahu kau syakwa sangka. Kau kena berlakon seolah-olah kau dah terima penjelasan mereka. Berlakon yang kau perlukan masa untuk faham dan maafkan mereka. Dengan cara tu, mereka akan longgarkan kawalan, dan kita akan ada peluang untuk siasat kebenarannya." Syazwani menyambung dengan suara yang penuh perhitungan, seperti seorang peguam. "Sementara tu, kau kena kumpul sebanyak mungkin maklumat tentang perempuan tu, Alia Sofia. Apa-apa saja, walau sekecil manapun. Nama penuh, kampung halaman, kawan-kawan lama. Apa saja yang kau boleh korek daripada Khairul secara natural. Kau kena jadi pelakon, Aisyah." Pelakon. Saya tidak pernah bayangkan saya perlu melakukan perkara seperti itu, tetapi Syazwani betul. Ini satu-satunya cara. Jika saya membuat kecoh sekarang, saya mungkin tidak akan pernah tahu kebenarannya. Dan jika Alia Sofia benar-benar dalam bahaya, tindakan saya boleh membahayakannya lagi. "Baiklah," suara saya menjadi lebih tegas. "Tapi aku takut, Wani, macam mana kalau perkara ini jauh lebih teruk daripada yang aku bayangkan? Takut takkan selesaikan apa-apa." Syazwani menenangkan saya. "Kau tak berseorangan. Aku ada. Buat macam yang aku cakap. Kumpul maklumat dan hantar semuanya pada aku. Aku akan coba cantumkan semuanya. Kita akan cari kebenaran bersama-sama." Panggilan dengan Syazwani memberi saya kekuatan dan arah yang jelas. Saya tidak lagi keliru dan hilang arah. Saya tahu apa yang perlu saya lakukan. Saya akan menjadi seorang pelakon, memainkan watak yang lemah dan bersedih untuk mengaburi mata musuh. Saya akan menjadi anak biri-biri yang patuh. Tetapi di sebalik bulu putih itu, tersembunyi ketajaman musang yang sedang mengintai mangsanya. Rancangan telah diatur. Langkah pertama, saya perlukan petunjuk, satu titik permulaan. Dan tiba-tiba,
saya teringat satu butiran. Satu butiran kecil yang tidak pernah saya pedulikan sebelum ini. Di dalam bilik bacaan Hairul, di antara lukisan pelan seni bina yang rumit, tergantung sebuah lukisan pemandangan yang sangat indah, tetapi tanpa tanda tangan pelukisnya. Mungkin itulah kunci pertama dalam perjalanan ini. Setelah berbual dengan si Aswani, saya memulakan lakonan saya. 2 hari kemudian, saya menelepon Hairul terlebih dahulu. Saya katakan saya sudah banyak berpikir dan mula memahami penderitaannya. Saya perlukan sedikit masa lagi, tetapi saya tidak akan melepaskan cinta kami hanya karena perkara ini. Di ujung talian, Hairul kedengaran sangat gembira dan lega. Dia tidak henti-henti mengucapkan terima kasih dan berjanji akan membalas budi saya. Nampaknya, dia percaya saya sudah terperangkap sepenuhnya dalam jerat simpatinya. Langkah pertama berjaya. Rancangan saya adalah untuk kembali ke rumah yang kami sediakan untuk kehidupan selepas kawin. Saya memberitahunya saya mahu membersihkan rumah dan menyusun barang-barang sendiri, sebagai cara untuk menenangkan pikiran dan bersedia menerima Haris. Hairul tidak syak apa-apa, memberikan kunci rumah dan berkata saya boleh pergi bila-bila masa. Rumah itu kini bukan lagi sarang bahagia masa depan saya. Ia adalah lokasi kejadian yang perlu saya siasat sendiri. Sasaran saya jelas, bilik bacaan Hairul, tempat dia menyimpan barang-barang paling pribadinya, dan terutamanya, lukisan pemandangan, tanpa nama pelukis itu. Saya memilih waktu petang hari bekerja, ketika saya pasti Hairul sibuk di pejabat, untuk pergi ke rumah itu. Sebaik sahaja membuka pintu, perasaan aneh menyelubungi saya. Semuanya masih berbau cat baru, perabot diatur mengikut cita rasa kami berdua. Tempat ini sepatutnya menjadi surga kebahagiaan, tetapi kini ia hanya menyakitkan hati. Menepis perasaan sentimental, saya terus ke bilik bacaan Hairul. Bilik itu direka dengan sangat modern, dengan rak buku tinggi yang dipenuhi buku-buku seni bina dan seni, dan di dinding bertentangan meja kerjanya, tergantung lukisan itu. Lukisan itu menggambarkan sebuah bukit yang dipenuhi bunga matahari kuning yang mekar. Jauh di kejauhan, kelihatan hutan pinus biru yang diselubungi kabus. Pemandangan yang sangat tipikal di Langkawi. Lukisan itu mempunyai daya hidup yang kuat, tetapi di sebalik sapuan berus yang bebas, terselit kesedihan yang tidak dapat dijelaskan. Dulu, saya pernah bertanya kepada Hairul tentang pelukisnya. Dia hanya tersenyum dan berkata ia adalah hadiah daripada seorang kawan lama yang tidak suka namanya didedahkan. Ketika itu, saya percaya. Tetapi kini, saya mempunyai firasat yang kuat bahwa lukisan ini ada kaitan dengan Alia Sofia. Saya berhati-hati menurunkan lukisan itu dari dinding. Ia agak berat, bingkai kayunya dibuat dengan sangat kukuh. Jantung saya berdebar-debar. Adakah saya akan menemui sesuatu, atau semua ini hanyalah syak wasangka saya yang melampau? Saya membalikan lukisan itu. Pada mulanya, tiada apa-apa yang kelihatan. Hanya papan lapis berwarna coklat gelap. Saya sedikit kecewa. Tetapi apabila saya memiringkan lukisan itu ke arah cahaya tingkap, saya ternampak sesuatu. Di sudut kanan bawah, ada tulisan yang diukir sangat kecil dan pudar, hampir tidak kelihatan karena warnanya hampir sama dengan warna kayu. Saya mengecilkan mata dan menumpukan perhatian untuk membacanya. Ia adalah nama dan lokasi yang diukir dengan tulisan tangan yang sangat artistik dan lembut. Alia, Langkawi, 2018. Tahun itu adalah 6 tahun yang lalu. Jantung saya seakan berhenti berdegup. Alia, memang dia. Dia adalah pelukisnya. Dan lukisan ini dilukis di Langkawi, 6 tahun lalu. Tepat sama dengan waktu kelahiran Haris. Semuanya mula bercantum. Hairul bukan sahaja berbohong tentang kewujudan Haris, tetapi juga tentang pelukis lukisan ini. Mengapa? Jika Alia hanyalah bekas kekasih yang telah meninggal dunia, mengapa dia perlu menyembunyikan jejaknya dengan begitu rapi? Keterujaan karena menemui petunjuk segera bertukar menjadi ketakutan yang samar. Rahasia ini jauh lebih besar daripada yang saya bayangkan. Saya tergesa-gesa menggantung semula lukisan itu di tempat asalnya, memastikan tiada sebarang kesan ditinggalkan. Sebelum pergi, saya melihat sekeliling sekali lagi. Pandangan saya terhenti pada komputer riba Hairul. Apa yang ada di dalamnya? Saya teragak-agak. Menceroboh komputer orang lain adalah satu pencerobohan privasi. Tetapi dalam situasi ini, saya tiada pilihan lain. Saya mencoba beberapa kata laluan yang biasa, hari lahirnya, hari lahir saya, tarikh ulang tahun kami, semuanya salah. Tiba-tiba, saya teringat Haris. Saya menaip tarikh lahir budak itu. Skrin menjadi cerah, kunci terbuka,
Kata laluan itu betul. Hati saya tersentak. Rupa-rupanya, di dalam hatinya, anak ini sentiasa mempunyai tempat yang penting. Saya cepat-cepat memasang pemacu USB yang diberikan Syazwani dan menyalin file-file yang kelihatan mencurigakan secara terpilih, folder dengan nama yang aneh atau yang dikunci dengan kata laluan tambahan. Masa tidak banyak, jadi saya perlu melakukan semuanya dengan pantas. Ketika meninggalkan rumah itu, hati saya terasa berat. Saya kini mempunyai petunjuk pertama, nama Alia, lokasi Langkawi, dan sebuah USB yang penuh dengan rahasia yang belum dibuka. Saya segera menelepon Syazwani. "Wani, aku udah jumpa. Nama perempuan tuh Alia, dan dia ada kaitan dengan Langkawi." Suara saya bercampur antara teruja dan cemas. Di hujung talian, Syazwani juga sangat gembira. "Bagus, Aisyah, bagus sangat. Hantar semua yang kau ada pada aku sekarang. Dengan nama tuh, aku akan geledah seluruh Langkawi untuk cari siapa dia." Saya tahu ini hanyalah permulaan. Tetapi satu pintu rahasia telah terbuka, dan walau betapa takutnya, saya harus melangkah masuk untuk mencari kebenaran. Tiada jalan untuk berpatah balik. Di belakang saya adalah tebing pembohongan, dan di hadapan saya adalah jalan berkabus yang penuh dengan bahaya yang tidak dapat dijangka. Sebaik sahaja menerima maklumat daripada saya, Syazwani terus bertindak. Dengan nama Alia, lokasi Langkawi, dan bidang seni, dia menggunakan semua rangkaian dan kemahiran siasatannya sebagai peguam untuk memulakan pencarian. Hanya 2 hari kemudian, Syazwani menelepon saya semula dengan suara yang serius. "Aisyah, aku dah jumpa. Tapi cerita ini jauh lebih rumit daripada yang kita sangka." Menurut maklumat yang Syazwani temui, nama penuh wanita itu ialah Alia Sofia binti Kamal. Dia adalah nama yang agak terkenal di kalangan pelukis muda di Langkawi. Alia dikenali sebagai seorang pelukis yang mempunyai bakat semula jadi, dengan gaya lukisan pemandangan yang romantik tetapi mendalam kesedihannya. Lukisannya mendapat pujian tinggi daripada pengkritik dan diramalkan akan menjadi nama besar pada masa hadapan. Alia berasal dari keluarga berada. Ibu bapaknya adalah usahawan yang memiliki beberapa resort butik di Langkawi, tetapi mereka meninggal dunia dalam satu kemalangan tragis sejurus selepas Alia tamat pengajian, meninggalkan harta pusaka yang tidak sedikit kepadanya. Dia dan Hairul bertemu ketika Hairul datang ke Langkawi untuk proyek reka bentuk resort. Mereka jatuh cinta dan mendapat haris. Semua maklumat ini, sekurang-kurangnya pada bahagian awalnya, sepadan dengan cerita Hairul. Tetapi kuncinya terletak pada bahagian akhir. Kira-kira 5 tahun yang lalu, satu insiden besar telah menggegarkan komuniti seni Langkawi. Studio seni Alia, sebuah rumah kayu yang indah di tengah-tengah hutan pinus, hangus terbakar dalam satu malam. Karya-karya paling berharganya, lukisan-lukisan yang sedang disiapkannya untuk pameran solo besar, semuanya musnah dijilat api. Nasib baik, Alia tidak berada di studio ketika itu. Kebakaran itu disimpulkan sebagai kemalangan akibat litar pintas. Dan selepas kebakaran itu, suara Syazwani merendah. Alia Sofia tiba-tiba hilang dari dunia seni. Dia batalkan semua rancangan, tak sertai apa-apa aktiviti, dan tiada siapa yang dapat menghubunginya. Semua orang pikir kejutan akibat kebakaran itu terlalu besar sehingga dia patah semangat, hilang semua inspirasi, dan mula mengasingkan diri. Sejak itu, tiada siapa yang pernah dengar berita tentangnya lagi. Mendengar itu, seluruh badan saya terasa sejuk. Hilang. Seorang artis di puncak kerjayanya, hilang tanpa jejak selepas satu kemalangan misteri. Ini bukan satu kebetulan. "Wani, kau pun rasa kebakaran tuh bukan kemalangan, kan?" tanya saya. Satu hipotesis ngeri mula terbentuk di kepala saya. "Aku pun pikir macam tuh," jawab Syazwani. "Terlalu banyak kebetulan, kebakaran yang musnahkan seluruh kerjayanya, diikuti dengan kehilangannya. Ini berkemungkinan besar satu senario yang dirancang. Jika ia dirancang, siapakah dalangnya? Dan apa tujuannya?" Semua syak wasangka tertumpu kepada satu orang, Khairul Nizam. Mungkinkah Hairul yang menyebabkan kebakaran itu untuk menghancurkan semangat Alia dan menggunakan saat kelemahannya untuk mengurungnya? Tetapi mengapa? Karena cinta? Tidak, tiada cinta yang sekejam dan sejahat itu. Pasti ada sebab lain, sebab yang lebih gelap. "Macam mana dengan USB itu? Kau udah tengok apa isinya?" saya bertanya kepada Syazwani. "Ya, kebanyakannya pelan reka bentuk Hairul. Tapi ada satu folder bernama rancangan rawatan yang dikunci dengan kata laluan yang sangat rumit. Aku dah minta kawan pakar IT aku untuk coba pecahkannya, tapi mungkin ambil masa beberapa hari lagi." Rancangan rawatan. Namanya kedengaran biasa, tetapi dalam konteks ini, ia memberikan perasaan yang menyeramkan.
Mungkin itulah pelan terperinci untuk mengurung Alia Sofia. Sementara menunggu hasil daripada Syazwani, saya memutuskan saya tidak boleh duduk diam. Saya perlu mendekati satu-satunya orang yang mungkin boleh memberi saya jawaban, walaupun ia hanyalah cebisan-cebisan teka-teki. Haris. Saya menelepon Khairul, memberitahunya keadaan saya sudah jauh lebih baik dan saya ingin bertemu dengan Haris. Saya katakan, untuk saya menerima budak itu, saya perlukan masa untuk berkenalan dan membina hubungan dengannya. Khairul, tanpa sedikit pun syakwa sangka, bersetuju dengan gembira. Dia berkata dia akan membawa Haris ke taman rekreasi berhampiran rumah saya pada hujung minggu untuk kami berdua meluangkan masa bersama. Dia masih menyangka saya adalah anak biri-biri yang patuh, yang perlahan-lahan tunduk kepada rancangannya, tanpa menyadari bahwa biri-biri itu kini sedang bersedia untuk menunjukkan kukunya. Pertemuan dengan Haris adalah satu pertaruhan. Bagaimana saya hendak membuka hati seorang kanak-kanak berusia 6 tahun yang pemalu dan terluka supaya dia mempercayai saya? Bagaimana saya hendak bertanya soalan untuk mengembalikan ingatannya tanpa menakutkannya? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu saya perlu mencoba. Demi Haris, demi ibunya yang malang, dan demi diri saya sendiri. Kebenaran sudah sangat dekat, tetapi jalan ke sana penuh dengan duri. Dan langkah saya yang seterusnya mungkin akan menentukan segalanya. Pada hujung minggu, Khairul menepati janjinya membawa Haris ke taman. Dia coba mewujudkan suasana keluarga yang ceria, membelikan Haris es krim dan belon. Tetapi saya dapat melihat kejanggalan dalam setiap tindakannya, dan ketakutan yang tersembunyi di sebalik mata kanak-kanak itu. Haris sangat pendiam. Dia hanya menjawab sepatah-sepatah apabila ditanya dan sentiasa mengelak pandangan ayahnya. Tidak lama kemudian, saya mencadangkan kepada Khairul, jika dia ada urusan, dia boleh pergi dahulu, biar saya dan Haris bermain bersama. Saya coba kelihatan senatural mungkin. Khairul teragak-agak seketika, tetapi kemudian bersetuju. Mungkin dia menganggapnya sebagai isyarat baik bahwa saya benar-benar coba mendekati anaknya. Apabila Khairul hilang dari pandangan, udara di antara saya dan Haris menjadi lebih santai. Saya tidak tergesa-gesa bertanya soalan. Saya hanya bermain buayan dan papan gelongsor bersamanya. Sebagai seorang guru tadika, saya tahu cara untuk membuat kanak-kanak berasa selesa dan selamat. Saya bercerita dongeng kepadanya dan menyanyikan lagu kanak-kanak. Perlahan-lahan, Haris mula membuka hatinya. Dia lebih banyak ketawa dan kadangkala memulakan perbualan terlebih dahulu. Apabila saya merasakan masanya sesuai, saya perlahan-lahan memulakan perbualan. Saya duduk di sebelahnya di bangku, dan memberikannya satu set pensel warna dan buku lukisan. "Pandai Haris melukis, ya? Selalu melukis di rumah?" tanya saya, berpura-pura tidak ambil peduli. Haris mengangguk, "Ya, ibu yang ajar Haris melukis." Jantung saya berdegup sedikit lebih laju. "Wah, ibu Haris pelukis, ya? Mesti dia pandai sangat melukis, kan?" "Ya," kata Haris, suaranya bercampur bangga. "Ibu saya orang yang paling pandai melukis di dunia. Ibu lukis bunga, pokok, dan tasik." Tasik. Butiran itu menarik perhatian saya. "Oh, jadi rumah Haris dekat dengan tasik?" tanya saya. Haris berhenti seketika, seolah-olah coba mengingati sesuatu. Dia mendongak memandang saya, matanya yang besar dan bulat kelihatan sedikit kosong. "Rumah kami ada tingkap yang sangat besar. Kalau tengok luar, nampak tasik yang luas. Ibu selalu duduk di situ melukis." Tepat sekali, sebuah rumah dengan tingkap yang menghadap tasik. Ini adalah petunjuk yang sangat penting. "Jadi, Ibu Haris di mana sekarang?" "Mahcik dah lama tak nampak dia." Saya bertanya selembut mungkin, tidak mahu menakutkannya. Senyuman di bibir Haris hilang. Dia menundukkan kepalanya, suaranya hampir tidak kedengaran. Ibu sakit. Dia kena duduk dalam bilik saja. Tak boleh keluar." "Ibu sakit? Sakit apa?" tanya saya, merasakan dada saya sesak. Haris menggelengkan kepala. "Tak tahu, ibu cuma selalu sedih." Dia menangis seorang diri. "Nenek kata ibu sakit, kena makan obat baru boleh tidur." "Makan obat setiap hari untuk tidur?" Kata-kata naif kanak-kanak itu membuat saya seram sejuk. Adakah itu obat penenang? Adakah mereka menggunakan obat untuk mengawal Alia, menjadikannya lemah dan bergantung? Hipotesis yang mengerikan, tetapi ia menjelaskan mengapa Alia tidak dapat melarikan diri sendiri. "Kalau begitu, Haris boleh masuk bilik ibu main dengan dia?" tanya saya, menahan getaran dalam suara. Haris menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Tak boleh, nenek tak bagi. Nenek kata ibu kena rehat. Saya cuma boleh tengok ibu dari celah pintu, saya rindu ibu sangat-sangat."
Apabila berkata begitu, 2 titis air mata mengalir di pipi budak itu. Dia coba menahan tangis, tetapi bahu kecilnya terus terhinjut-hinjut. Melihatnya, hati saya hancur luluh. Saya memeluk Haris erat, menepuk-nepuk belakangnya. "Jangan menangis, sayang, Macik ada di sini. Semuanya akan baik-baik saja." Kini, rasa kasihan terhadap ibu dan anak ini telah mengatasi segala ketakutan saya. Saya tidak lagi memikirkan tentang perceraian atau keselamatan diri saya. Hanya ada satu pikiran, saya mesti menyelamatkan mereka. Saya mesti mengeluarkan Alia dari rumah itu, memberikannya kebebasan, dan mengembalikan ibu kepada anak malang ini. Saya memberikan buku lukisan itu kepada Haris. "Haris, boleh tak lukiskan untuk Macik rumah yang Haris dan ibu tinggal?" "Lukis Tasik tu sekali, ya." Haris mengangguk, tergesa-gesa mengesat air matanya. Dia mengambil pensel warna dan mula melukis dengan tekun. Di bawah sapuan naif seorang kanak-kanak berusia 6 tahun, satu pemandangan mula terbentuk. Sebuah rumah dengan bumbung genting merah, terletak di atas bukit yang landai. Di hadapan rumah itu, sebuah tasik yang sangat luas dikelilingi oleh hutan pinus hijau. Dan ada satu butiran yang sangat istimewa. Rumah itu mempunyai sebuah menara kecil dengan tingkap bulat yang menjulang tinggi. Saya tahu lukisan ini adalah kunci seterusnya, peta yang akan membawa saya ke tempat Alia dikurung. Saya berhati-hati menyimpan lukisan itu di dalam beg saya. Pertemuan dengan Haris telah memberi saya maklumat yang sangat berharga, tetapi pada masa yang sama, ia telah meletakkan saya dalam situasi yang lebih berbahaya. Hairul dan Datin Mariam tidak akan berdiam diri jika mereka tahu saya coba membongkar kebenaran. Saya perlu bertindak dengan sangat cepat dan berhati-hati sebelum mereka sedar dan menghalangnya. Perbualan dengan Haris telah menyingkap sebahagian tabir rahasia, tetapi bahagian yang paling gelap dan menakutkan masih tersembunyi di dalam rumah di tepi tasik itu. Sebaik sahaja menerima lukisan Haris dan maklumat serpihan dari ingatannya, saya segera menghantarnya kepada Syazwani. Dengan data berharga ini, bumbung merah, menara, tingkap bulat, bukit, tasik yang luas, hutan pinus, Syazwani tidak mengambil masa yang lama untuk mengecilkan kawasan suspek. Lokasi yang paling berkemungkinan adalah di sekitar sebuah tasik di Langkawi. Tempat itu mempunyai semua elemen, tasik, hutan pinus, bukit, dan vila-vila yang dibina secara terpencil. Syazwani meminta bantuan seorang rakannya yang bekerja dalam bidang hartanah di Langkawi untuk menyiasat semua vila di kawasan itu, dan hasilnya tidak mengecewakan. Terdapat sebuah vila yang sepadan sepenuhnya dengan gambaran dan lukisan Haris. Sebuah rumah agam gaya Perancis yang terletak di atas bukit terpencil yang menghadap tasik. Dan yang paling penting, pemilik vila itu tidak lain dan tidak bukan ialah Ibu Hairul, Datin Mariam. Semuanya menjadi begitu jelas. Itulah tempat Alia dikurung. Sebuah penjara yang menyamar sebagai vila, sebuah sangkar emas yang dikawal rapi. Syazwani memberitahu bahwa penduduk tempatan berkata vila itu jarang berpenghuni, hanya kadang-kadang sebuah sedan hitam kelihatan keluar masuk, dan pembantu rumah di situ sangat pendiam dan tidak bergaul dengan jiran. Semua ini mengukuhkan lagi hipotesis kami. "Aisyah, apa kita nak buat sekarang?" tanya Syazwani melalui telepon, suaranya penuh kerisauan. "Kita tak boleh lapor polis. Kita tak ada bukti kukuh. Kalau polis pergi dan tak jumpa apa-apa, atau Hairul dan ibunya sempat pindahkan Alia ke tempat lain, semua usaha kita akan sia-sia. Malah, mereka akan lebih berwaspada dan kita mungkin takkan ada peluang lagi." Syazwani, betul. Kami tidak boleh bertindak terburu-buru. Ini adalah pertarungan minda, dan kami perlu membuat langkah yang pasti. Saya berpikir lama. Berdiam diri dan menunggu hanya akan membahayakan Alia. Saya tidak boleh duduk diam lagi. Sudah tiba masanya untuk saya bersemuka dengan Hairul sendiri. Saya perlu mendesaknya ke sudut dan memaksanya mengaku kebenaran, walaupun tindakan ini sangat berbahaya bagi diri saya. "Wani, aku akan bercakap dengan Hairul sendiri," kata saya dengan suara yang nekat. "Kau gila ke?" jerit Syazwani di hujung talian. "Bahaya sangat. Macam mana kalau dia bertindak di luar kawalan? Aku akan oke," saya menenangkan rakan saya. "Aku takkan berdepan dengan dia seorang diri. Aku akan pilih tempat awam, dan aku akan buat rakaman. Apa yang dia boleh buat pada aku di tempat yang ramai orang? Aku cuma nak satu pengesahan terakhir, adakah Alia benar-benar di sana? Kalau dia mengaku, kita ada alasan untuk tindakan seterusnya." Walaupun sangat bimbang, Syazwani akhirnya bersetuju dengan rancangan saya. Dia berpesan agar saya sangat berhati-hati, sentiasa menjaga jarak selamat,
dan segera meneleponnya jika ada tanda-tanda bahaya. Saya mengatur pertemuan dengan Khairul pada malam berikutnya di sebuah kafe mewah di pusat bandar. Saya katakan saya sudah banyak berpikir dan memutuskan untuk memaafkannya, tetapi ada beberapa soalan yang perlu saya jelaskan sebelum kami meneruskan hubungan. Khairul, yang masih menyangka saya berada dalam genggamannya, menerima janji temu itu dengan gembira. Dia datang dengan berpakaian segak, malah membawa sejambak bunga mawar yang besar, seolah-olah ini adalah janji temu untuk memulihkan hubungan. Melihatnya, saya merasakan kepahitan dan penghinaan yang mendalam. Bagaimana lelaki ini boleh menjadi begitu hipokrit? Selepas beberapa kata sapaan formal, saya tidak lagi berdolak-dalik. Saya meletakkan gambar lukisan Haris yang telah saya kecilkan di atas meja. Khairul, boleh awak beritahu saya di mana rumah nih? Khairul melihat gambar itu, dan senyuman di bibirnya menjadi kaku. Dia memandang saya dengan pandangan yang menyelidik. Ini cuma lukisan Haris, imajinasi budak-budak. Tak ada apa-apa. Dia coba menukar topik. Saya tersenyum sinis. Imajinasi? Tapi macam mana imajinasi seorang kanak-kanak boleh sepadan dengan begitu tepat dengan sebuah villa di tepi Tasik di Langkawi yang didaftarkan atas nama ibu awak? Kata-kata saya seperti bom. Wajah Khairul serta-merta menjadi pucat. Dia tidak pernah bayangkan saya akan mengetahui maklumat sejauh ini. Rasa terkejutnya serta-merta bertukar menjadi kemarahan. Dia tidak lagi berlakon. Siapa beritahu kau semua nih? Kau upah orang untuk intip aku ke Aisyah? Geramnya, suaranya hilang kehangatan yang biasa. Saya tidak menjawab soalannya. Saya menatap matanya lurus dan berkata dengan suara yang tajam, Alia Sofia, dia ada di sana, kan? Jawab, Khairul. Betul ke Alia dikurung di villa tuh? Khairul diam untuk seketika. Dia merenung saya, pandangannya dingin menakutkan. Udara di antara kami tegang seperti tali busur. Saya merasakan bahaya mendekat, tetapi saya tidak berundur. Saya perlu mendengar jawabannya. Akhirnya, dia ketawa sinis. Ketawa yang penuh dengan kejahatan. Ya, katanya sambil mengetap gigi. Kalau dia di sana, kau nak buat apa? Pengakuannya, walaupun sudah dijangka, membuat jantung saya luruh. Jadi, memang betul. Semua syakwasangka saya adalah benar. Seorang manusia telah dikurung, dirampas kebebasannya. Tapi kenapa? Kenapa awak buat macam tuh? Suara saya bergetar. Sebab awak terlalu cintakan dia sampai sanggup kurung dia? Khairul ketawa lagi. Kali ini lebih menakutkan. Cinta? Aisyah, awak nih naif sangat. Awak pikir semua benda dalam dunia ini berputar di sekeliling cinta ke? Kata-katanya membuat saya terdiam. Jika bukan karena cinta, karena apa? Pasti ada sebab yang lebih dahsyat daripada obsesi yang tidak sihat. Dia telah mengaku. Konfrontasi ini membuahkan hasil. Tetapi saya tahu, inilah saat di mana bahaya sebenar bermula. Khairul telah membuka kartunya, dan dia tidak akan membiarkan sesiapa yang menghalangnya terlepas. Kau nak buat apa? Jawaban Khairul yang tenang dan mencabar itu membuat darah saya seakan beku. Dia bukan sahaja mengaku, tetapi tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah atau takut. Topeng lelaki budiman dan mesra telah tanggal sepenuhnya, mendedahkan seorang yang asing dengan pandangan dingin, wajah syaitan. Saya menahan getaran, menggenggam erat telepon di dalam poket yang mod rakamannya telah dihidupkan. Awak tak ada hak, Khairul. Itu kurungan haram. Awak boleh masuk penjara. Saya coba mengugutnya dengan undang-undang. Tetapi Khairul hanya tersenyum menghina. Penjara? Aisyah, naifnya awak nih. Awak pikir awak boleh buat apa pada saya? Ada bukti? Nota komot budak kecil? Atau kata-kata seorang guru tadika yang cemburu sebab ditipu? Dia bersandar di kerusinya, menyilangkan tangan. Sikapnya penuh keyakinan dan angkuh. Biar abang beritahu awak, Alia tuh sakit jiwa. Abang ada semua laporan perubatan dari hospital, ditandatangani oleh dokter terbaik. Sebagai orang paling rapat dengannya, dan bapak kepada anaknya, abang ada hak penjagaan yang sah. Abang cuma bawa dia ke tempat yang tenang untuk berehat, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Semuanya demi kebaikan dia. Faham? Semua yang abang buat, sah di sisi undang-undang. Saya terdiam. Laporan sakit jiwa, hak penjagaan sah. Dia telah merancang segalanya. Mencipta satu perangkap undang-undang yang sempurna. Sebuah penjara yang tidak kelihatan yang tidak boleh dipecahkan oleh sesiapa. Tak mungkin, saya tergagap. Dia tak gila. Kalau dia gila,
Macam mana dia boleh ajar anaknya untuk minta tolong? Khairul ketawa terbahak-bahak, sehingga orang di meja sebelah menoleh. Orang gila tak tahu dia gila, Aisyah. Mereka ada masa-masa waras, sebelum kembali ke delusi mereka. Apa nilai kata-kata pesakit mental di mahkamah? Dia berhenti ketawa, pandangannya menjadi tajam. Dia mencondongkan badannya ke arah saya, merendahkan suaranya untuk mengugut. Aku coba bagi kau jalan hidup yang senang, tapi kau sendiri yang pilih jalan susah. Baik, kalau kau terus besarkan hal ini, lapor polis, atau buat apa-apa benda bodoh, aku takkan simpan Alia di villa tu lagi. Aku akan guna hak penjagaan aku untuk hantar dia ke hospital sakit jiwa yang sebenar, hospital sakit jiwa kerajaan. Kau tahu macam mana hidup kat sana, Aisyah? Itu bukan resort, itu neraka dunia. Dia akan hidup dengan orang gila betul, disuntik dengan obat penenang paling kuat setiap hari, sampai akhirnya dia betul-betul jadi gila. Hidup yang lebih teruk daripada mati, dan semua tuh salah kau. Kaulah yang tolak Ibu Haris ke neraka. Fikir baik-baik. Kata-katanya seperti pisau beracun yang menikam jantung saya. Kejam dan jahat. Dia bukan sahaja mengugut saya, tetapi mempergunakan nyawa dan masa depan Alia untuk memeras ugut saya. Dia menjadikan saya tebusan dalam permainannya. Aku coba bagi kau jalan hidup yang senang, tapi kau sendiri yang pilih jalan susah. Baik, kalau kau terus besarkan hal ini, lapor polis, atau buat apa-apa benda bodoh, aku takkan simpan Alia di villa tu lagi. Aku akan guna hak penjagaan aku untuk hantar dia ke hospital sakit jiwa yang sebenar, hospital sakit jiwa kerajaan. Kau tahu macam mana hidup kat sana, Aisyah? Itu bukan resort, itu neraka dunia. Jika bukan karena cinta, karena apa? Pasti ada sebab yang lebih dahsyat daripada obsesi yang tidak sihat. Dia telah mengaku. Konfrontasi ini membuahkan hasil. Tetapi saya tahu, inilah saat di mana bahaya sebenar bermula. Khairul telah membuka kartunya, dan dia tidak akan membiarkan sesiapa yang menghalangnya terlepas. Kau nak buat apa? Jawaban Khairul yang tenang dan mencabar itu membuat darah saya seakan beku. Boleh tak kita lupakan hal ini? Kita mulakan semula. Abang janji akan ganti semuanya untuk sayang. Dia menggunakan ugutan dan pujukan serentak. Dia mahu saya tunduk dan hidup mengikut rancangannya. Saya melihat tangannya yang dihulurkan, kemudian ke wajahnya. Di sebalik penampilan kacak dan mesra itu, ada jiwa yang busuk dan jahat. Saya tidak boleh bersekongkol dengan syaitan. Walau apapun harganya, saya tidak boleh mengabaikan rayuan seorang kanak-kanak dan nyawa seorang wanita yang tidak bersalah. Saya menarik nafas dalam, coba menenangkan diri. Saya tidak boleh menunjukkan kelemahan saya kepadanya. Saya perlukan masa untuk berpikir, kata saya dengan suara yang serak. Kemudian saya bangun, dan tanpa menoleh ke arahnya lagi, saya tergesa-gesa keluar dari kafe itu. Saya berjalan tanpa arah, air mata mengalir tanpa henti. Konfrontasi itu berakhir dengan kekalahan saya. Dia telah memegang kelemahan saya, menjadikan saya bonekanya. Tetapi dia silap. Dia tidak tahu bahwa keputusasaan kadangkala adalah sumber keberanian yang paling luar biasa. Dia pikir dia telah mendesak saya ke sudut, tetapi sebenarnya, dia hanya memberi saya satu lagi sebab untuk berjuang hingga ke akhir. Selepas konfrontasi sengit di kafe, saya pulang ke rumah dalam keadaan panik dan buntu. Saya segera menelepon Syazwani dan menceritakan keseluruhan perbualan, termasuk ugutan kejam Khairul. Di hujung talian, Syazwani juga terdiam. Jantan tak guna, bukan manusia lagi, syaitan. Dia mengeluarkan kata-kata kesat yang jarang sekali diucapkannya. Dia rancang dengan begitu teliti, Aisyah. Laporan sakit jiwa, hak penjagaan, semua tuh perisai undang-undang yang sangat kuat. Kalau kita tak dapat cari bukti dokumen itu dipalsukan atau dia dapatkannya dengan cara kotor, sangat susah untuk kita lawan. Analisis Syazwani menambahkan lagi rasa putus asa dalam diri saya. Habis itu, macam mana sekarang, semua jalan seolah-olah buntu. Tetapi Syazwani menyambung dengan suara yang nekat. Bukan tak ada cara. Lagi dia yakin, lagi banyak lubang yang dia akan tinggalkan. Perkara paling penting sekarang ialah kita kena beli masa. Kau kena terus berlakon, Aisyah. Tapi kali ini, watak lain. Saya keliru. Watak lain? Kau kena berlakon seolah-olah kau dah tunduk sepenuhnya pada dia, jelas Syazwani. Berlakon takut, berlakon percaya cerita dia. Cakap yang kau terkejut sangat, perlukan masa untuk terima, tapi kau sayangkan dia dan tak nak kehilangan dia.
jadikan diri kau perempuan lemah yang mabuk cinta. Hanya dengan cara itu dia akan percaya sepenuhnya pada kau dan akan dedahkan lebih banyak kelemahan. Saya faham maksud Syaswani. Ini adalah permainan psikologi yang berbahaya. Saya perlu berdepan dengan syaitan itu, hidup dalam hipokrasi dan ketakutan. Tetapi ini satu-satunya cara. Sementara kau beli masa, Syaswani meneruskan rancangannya, aku akan buat 2 perkara. Pertama, aku akan cari jalan untuk hubungi dokter yang keluarkan laporan sakit jiwa untuk Alia. Aku akan siasat sama ada dia betul-betul bersih. Kedua, aku akan siasat lebih mendalam tentang harta pusaka keluarga Alia. Aku yakin ada motif keuangan di sebalik semua nih. Rancangan telah diatur. Saya menarik nafas dalam, bersedia untuk memainkan peranan paling sukar dalam hidup saya. Keesokan harinya, saya menghubungi Khairul terlebih dahulu untuk bertemu. Saya memilih sebuah taman yang sunyi. Dan saya menangis. Banyak. Air mata ketakutan dan ketidakberdayaan. Khairul, melihat saya begitu, kelihatan sangat puas. Dia memeluk saya dan memujuk. Sudahlah, sayang. Jangan menangis lagi. Abang tahu sayang terkejut. Tapi semuanya akan oke. Abang ada di sini. Dia kembali memakai topeng lelaki yang mesra dan penyayang. Saya percaya awak, kata saya teresak-esak. Saya percaya semua yang awak buat adalah untuk kebaikan dia. Tapi saya takut, Khairul. Saya takut sama ada saya boleh lakukannya, sama ada saya boleh hadapi kenyataan yang rumit nih. Saya berlakon, tetapi air mata itu ada juga kebenarannya. Saya memang takut. Khairul memeluk saya lebih erat. Tak apa, Aisyah. Abang akan ada di sisi sayang. Kita hadapinya bersama. Memang betul abang pernah cintakan Alia, tapi itu simpati, tanggung jawab. Sayang seorang saja cinta abang, masa depan abang. Abang cuma harap sayang faham dan terima. Jaga Alia dan Haris bersama abang. Kita akan jadi satu keluarga. Keluarga yang istimewa, tapi sangat bahagia. Percayalah. Dia sedang melukiskan gambaran keluarga yang songsang, sebuah masa depan patologi di mana saya menjadi istri yang berjiwa besar, menjaga anak luar nikah suami dan bekas kekasihnya yang sakit. Dia bukan sahaja mahu saya berdiam diri, tetapi mahu menjadikan saya subahatnya, sebahagian daripada rancangannya untuk mengawal Alia. Ini adalah ujian psikologi yang kejam, satu perangkap licik untuk mengikat saya dalam hidupnya selama-lamanya. Dia mahu saya, dengan rela hati, berjalan masuk ke dalam teras neraka yang diciptanya, mempercayai cengkerang yang dipanggil cinta. Saya mengangkat muka, memandangnya dengan mata yang basah. Kalau begitu, boleh tak awak benarkan saya jumpa dia sekali? Tanya saya dengan suara merayu. Saya cuma nak tengok dia. Nak tahu keadaan dia. Mungkin lepas jumpa, saya akan lebih faham dan boleh terima. Tolonglah, Khairul. Inilah matlamat utama sandiwara ini. Saya perlu berjumpa dengan Alia. Saya perlu melihat keadaannya dengan mata kepala saya sendiri, dan jika boleh, mencari cara untuk menghantar isyarat kepadanya. Khairul teragak-agak seketika. Dia memandang saya dengan pandangan yang penuh perhitungan, mungkin menimbang antara risiko dan keuntungan. Membenarkan saya berjumpa mungkin akan menimbulkan perkara yang tidak dijangka. Tetapi jika tidak, sandiwara keluarga bahagianya tidak akan dapat diteruskan. Akhirnya, keyakinan dirinya yang melampau menang. Dia pikir dia boleh mengawal segalanya dengan sempurna. Dia percaya Alia yang berada di bawah pengaruh obat tidak akan mampu berbuat apa-apa. Dan dia percaya saya, seorang wanita yang lemah, hanya akan menangis dan menerima. Baiklah, katanya selepas diam seketika. Abang akan uruskan. Hujung minggu nih, kita pergi ke Langkawi bersama. Awak akan jumpa dia. Persetujuannya membuat jantung saya berdegup kencang dengan kegembiraan dan kebimbangan serentak. Gembira karena rancangan berjaya, bimbang karena saya kini perlu masuk ke sarang harimau seorang diri. Pertemuan itu akan menjadi pertaruhan terakhir yang akan mengubah segalanya. Saya tidak tahu apa yang menanti saya di hadapan. Saya hanya tahu, saya tidak boleh gagal. Nyawa Alia dan nyawa saya sendiri, semuanya bergantung pada pertemuan ini. Persetujuan Khairul adalah satu kemajuan penting, tetapi pada masa yang sama, satu cabaran yang besar. Saya hanya mempunyai beberapa hari untuk bersedia bagi misi yang hampir mustahil ini. Saya perlu memainkan peranan wanita yang sedang bercinta dengan sempurna, sambil mencari cara untuk menyelamatkan seorang wanita yang dikurung di bawah pengawasan ketat musuh.
Sejurus selepas pertemuan dengan Khairul, saya terus ke pejabat Syazwani. Kami sedar kami tidak boleh bertindak sendirian. Ini bukan lagi kes sivil, ia mempunyai ciri-ciri kes jenayah. Kita perlukan bantuan profesional, Aisyah, kata Syazwani, wajahnya sangat serius. Aku kenal seseorang, namanya Rashid, bekas pegawai pasukan khas. Sekarang dia ada syarikat keselamatan dan penyiasatan persendirian. Pasukannya sangat cekap, pakar dalam mengendalikan kes-kes rumit dan sensitif macam nih. Saya terus bersetuju. Untuk berdepan dengan orang licik seperti Khairul, kami perlukan orang yang berpengalaman dan berkemahiran. Pertemuan dengan Encik Rashid berlangsung pada petang itu juga. Dia seorang lelaki dalam lingkungan pertengahan 40-an, berbadan tegap, dengan pandangan mata yang tajam, memancarkan aura yang boleh dipercayai. Selepas mendengar keseluruhan cerita kami, dia tidak terkejut. Dia hanya bertanya soalan-soalan yang sangat realistik. Berapa banyak pintu masuk dan keluar villa tuh? Macam mana dengan sistem keselamatan, kamera, berapa ramai pengawal? Apa keadaan kesehatan dan psikologi sasaran kita, Puan Alia, sekarang? Soalannya menyadarkan kami betapa naifnya kami berpikir. Menyelamatkan seseorang bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan secara emosi. Ia memerlukan perancangan yang rapi dan kerjasama yang jitu sehingga ke saat akhir. Saya akan hantar pasukan saya ke Langkawi terlebih dahulu untuk meninjau lokasi dan mengumpul maklumat, kata Encik Rashid. Dan Puan Aisyah, dalam pertemuan nanti, misi awak sangat penting. Awak akan menjadi umpan dan mata serta telinga kami di dalam. Awak perlu lakukan 2 perkara. Pertama, kenal pasti lokasi dan keadaan sebenar Puan Alia di dalam rumah. Kedua, cari cara untuk melumpuhkan atau mengalihkan perhatian sistem kamera pengawasan, walaupun untuk seketika. Dia memberi saya beberapa peralatan mikro. Sejenis kerongsang rambut yang mempunyai kamera dan perakam, 1 alat untuk mengganggu isyarat kamera dalam jarak dekat, dan sebentuk cincin yang kelihatan biasa. Tetapi jika permukaan cincin itu diputar sedikit, ia akan menghantar isyarat kecemasan kepada pasukannya. Ini akan melindungi awak, katanya. Tapi senjata terbesar awak ialah ketenangan. Jangan sesekali tunjukkan ketakutan. Ingat, nyawa seseorang berada di tangan awak. Sementara pasukan Encik Rashid membuat persiapan di Langkawi, Syazwani juga mencapai kemajuan penting. Dia berjaya menjejaki dokter yang mengeluarkan laporan perubatan palsu untuk Alia. Pada mulanya, dokter itu berkeras bahwa diagnosisnya betul, dan Alia memang menunjukkan simptom skizofrenia. Tetapi apabila Syazwani menunjukkan bukti rekod panggilan dan transaksi keuangan yang mencurigakan antara dia dan Datin Mariam, serta secara halus menyebut tentang anak lelakinya yang sedang belajar di luar negara, dokter itu mula goyah. Akhirnya, dia mengaku, dia telah menerima sejumlah besar uang daripada Datin Mariam untuk memalsukan rekod perubatan. Dia mendakwa diugut, tetapi Syazwani tahu itu hanyalah alasan untuk ketamakan dan tindakan tidak beretika seorang dokter. Syazwani merakam keseluruhan pengakuannya. Ini adalah bukti maut yang boleh meruntuhkan semua perisai undang-undang yang dibina oleh Khairul. Pada masa yang sama, siasatan mengenai harta keluarga Alia juga membuahkan hasil. Harta pusaka Alia bukan sahaja beberapa resort butik, tetapi termasuk beberapa bidang tanah utama di pusat Langkawi, bernilai puluhan juta ringgit. Menurut wasiat ibu bapak Alia, dia akan mempunyai hak penuh untuk menguruskan harta ini apabila dia berkahwin atau mencapai umur 30 tahun. Dan tahun ini, Alia berusia 29 tahun. Semuanya menjadi jelas. Matlamat akhir Khairul bukanlah cinta atau obsesi, ia adalah uang. Dia mahu mengurung Alia dan menjadikannya tidak berkeupayaan dari segi undang-undang sebelum dia mencapai umur 30 tahun. Dengan itu, sebagai penjaga dan bapa kepada satu-satunya warisnya, dia akan dapat mengawal dan memiliki sepenuhnya harta yang besar itu. Perkahwinannya dengan saya hanyalah satu sandiwara, satu landasan untuk mencipta cengkerang yang sempurna bagi menghalalkan email lelaki berjayanya dan menyembunyikan konspirasinya. Mengetahui kebenaran ini, kemarahan dalam diri saya semakin membuak-buak. Lelaki ini bukan lagi manusia. Dia menjadikan cinta, perkahwinan, malah anaknya sendiri sebagai alat untuk memenuhi ketamakannya yang tidak berkesudahan. Kini, rancangan penyelamatan bukan sahaja untuk mengembalikan kebebasan Alia, tetapi untuk menghentikan jenayah dan menuntut keadilan. Hujung minggu tiba, dan saya bersama Khairul menuju ke Langkawi. Sepanjang perjalanan, dia kelihatan sangat gembira. Tidak henti-henti bercerita tentang masa depan kami, bagaimana kami akan menjaga Alia dan Haris bersama. Saya duduk di sebelahnya, tersenyum dan mengangguk, tetapi di dalam hati,
badai sedang melanda. Kerongsang rambut itu tersemat senyap di rambut saya, dan cincin isyarat kecemasan tersemat di jari saya. Saya sudah bersedia. Apa jua keadaan yang akan saya hadapi, saya tidak akan berundur. Kereta mula memasuki jalan sempit menuju ke villa di tepi tasik itu. Dari jauh, saya dapat melihatnya. Sebuah rumah yang antik dan indah, tetapi entah bagaimana memancarkan aura suram dan mati. Sarang harimau sudah di depan mata, dan saya akan melangkah masuk ke dalamnya seorang diri. Kereta Khairul perlahan-lahan melepasi pintu pagar besi yang tinggi dan masuk ke dalam kawasan villa. Rasa sejuk menjalar di tulang belakang saya. Tempat ini sangat indah, dengan taman yang dijaga rapi dan semak mawar yang mekar. Tetapi keindahan itu tidak dapat menyembunyikan suasana kurungan yang menyesakan, seperti sangkar yang diperbuat daripada emas. Walau betapa cantiknya, ia tetap sebuah penjara. Datin Mariam sedang menunggu di muka pintu. Dia tersenyum sinis dan memegang tangan saya. Dah sampai, Aisyah. Penat perjalanan? Hipokrasinya membuat saya loya. Saya hanya mengangguk perlahan. Bahagian dalam villa itu dihias mewah, tetapi tidak terasa kehangatan kehidupan. Semuanya sunyi luar biasa. Khairul membawa saya melintasi ruang tamu ke sebuah koridor yang panjang. Dia berhenti di hadapan sebuah pintu kayu. Alia ada di dalam, katanya, merendahkan suara seolah-olah bersimpati. Tapi ingat, dia tak stabil dari segi mental. Jangan cakap apa-apa yang boleh merangsangnya. Biar abang yang bercakap, awak duduk dan dengar saja. Dia coba mengawal pertemuan itu, takut saya akan berkata sesuatu yang akan menyebabkan Alia memberi reaksi luar biasa. Saya mengangguk patuh. Baiklah, saya takkan susahkan awak. Khairul membuka pintu. Bilik itu sangat luas, dan seperti dalam ingatan Haris, ia mempunyai tingkap besar yang menghadap terus ke tasik. Tetapi cahaya matahari di luar seolah-olah tidak mampu menghalau udara suram di dalam bilik. Di atas sebuah kerusi malas berhampiran tingkap, seorang wanita duduk membelakangi kami. Dia kurus kering, rambut panjangnya yang kusut menutupi sebahagian besar wajahnya. Mendengar bunyi, dia perlahan-lahan menoleh, dan saya menahan nafas. Itulah Alia. Wajahnya cengkung dan pucat, tetapi saya masih dapat melihat kecantikan halus seorang artis. Tetapi matanya kosong sepenuhnya. Seperti tasik yang tenang tanpa sebarang riak, tidak memaparkan sebarang emosi. Dia memandang kami dengan pandangan kosong, seolah-olah kami orang asing. Alia, abang dah sampai. Khairul mendekatinya, suaranya manis yang menyeramkan. Abang bawa kawan. Ini Aisyah, bakal istri abang. Alia tidak memberi sebarang reaksi. Matanya hanya melirik saya sekilas sebelum kembali memandang keluar tingkap. Saya tahu ini adalah kesan ubat. Mereka telah menggunakan dos ubat penenang yang tinggi untuk menjadikan wanita berbakat dan cantik ini menjadi jasad tanpa jiwa. Hati saya pedih dan marah. Saya coba mendekat, coba mencari sebarang tanda kehidupan di matanya. Apa kabar? Kata saya dengan suara bergetar. Saya Aisyah. Saya menghulurkan tangan untuk menyentuh tangannya, tetapi Khairul lebih pantas. Dia menolak tangan saya dengan lembut. Jangan, Aisyah. Jangan sentuh dia, dia tak suka orang asing. Dia menghalang saya, takut saya dan Alia akan mempunyai sebarang sentuhan. Datin Mariam berdiri di ambang pintu dengan tangan bersilang, memerhatikan setiap pergerakan saya dengan tajam. Saya duduk di kerusi bertentangan Alia. Saya perlu melakukan sesuatu. Saya perlu menghantar isyarat bahwa saya datang untuk menyelamatkannya. Tetapi bagaimana? Saya tidak boleh bercakap atau bertindak secara terang-terangan. Tiba-tiba, saya teringat akan kerongsang rambut saya. Berpura-pura rambut saya kusut, saya mengangkat tangan untuk merapikannya. Saya mencabut kerongsang itu seketika sebelum memasangnya semula, memastikan kamera mikro di atasnya menghadap Alia untuk merekam keadaannya. Kemudian, saya mula bercerita. Cerita-cerita remeh tentang cuaca, tentang bunga di taman. Saya coba bersuara senatural mungkin, tetapi sebenarnya, saya sedang menyampaikan message. Saya bercerita tentang kerja saya sebagai guru tadika. Saya bercerita tentang seorang budak yang bijak dan aktif bernama Haris. Apabila saya menyebut nama Haris, saya nampak kelopak mata Alia bergetar sedikit. Reaksi yang sangat kecil, tetapi saya nampak. Dia masih sedar. Dia mendengar dan faham apa yang saya katakan. Harapan kembali menyala dalam diri saya. Saya perlu mencari cara untuk menghantar isyarat yang lebih kuat. Saya melihat sekeliling bilik, mencari peluang.
Pandangan saya terhenti pada alat kawalan jauh televisyen di atas meja. Satu ide muncul. Saya berpura-pura batuk beberapa kali dan berkata kepada Hairul, "Hairul, udara kat sini rasa macam berat sikit. Boleh tak pasang musik? Musik instrumental. Biar Alia rasa tenang sikit." Hairul kelihatan keberatan, tetapi melihat riak wajah saya yang merayu, dia akhirnya mengangguk. Dia mengambil alat kawalan jauh dan memasang musik klasik yang tenang. Musik mula berkumandang, memecahkan kesunyian yang tegang. Inilah peluang saya. Ketika Hairul dan Datin Mariam leka, saya perlahan-lahan menurunkan tangan saya ke bawah meja dan menghidupkan alat pengganggu isyarat kamera. Pasti ada kamera tersembunyi di dalam bilik ini, dan tindakan ini akan menjadi isyarat kepada pasukan Encik Rashid bahwa saya sudah bersedia. Kemudian, saya memandang Alia lurus. Dengan jari telunjuk saya mengetuk permukaan meja dengan perlahan, 3 kali cepat, 2 kali lambat, kode Morse untuk SOS. Sesuatu yang pernah saya ajar kepada kanak-kanak dalam kelas aktiviti luar. Saya tidak tahu sama ada Alia akan faham, tetapi saya hanya boleh berharap. Alia masih duduk kaku, matanya masih kosong. Tetapi tiba-tiba, saya nampak tangannya di bawah meja, jari jemarinya yang kurus, bergerak sedikit. Dia juga mengetuk, 3 kali cepat, 2 kali lambat. Dia faham. Dia membalas isyarat saya. Jantung saya seakan mahu meletup, kami telah berhubung. Satu rangkaian komunikasi yang tidak kelihatan telah terbina di hadapan mata kedua-dua syaitan itu. Pada saat itu, seluruh villa tiba-tiba menjadi gelap gelita. Lampu padam, musik berhenti. Bekalan elektrik terputus. Rancangan penyelamatan telah bermula secara rasmi. Apabila kegelapan tiba-tiba menyelubungi, segalanya senyap seketika, sebelum jeritan nyaring Datin Mariam memecah kesunyian. Ya Allah, apa nih, blackout ke? Hairul juga kelihatan panik. Dia tergesa-gesa mengeluarkan teleponnya dan menghidupkan lampu suluh. Mungkin masalah bekalan elektrik, Bu, bertenang. Biar Hairul pergi periksa kotak fuse. Cahaya malap dari telepon Hairul menerangi bilik secara rawak, mencipta bayang-bayang aneh di dinding. Keadaan menjadi kelam kabut dan cemas. Inilah peluang yang dicipta oleh pasukan Encik Rashid, dan satu-satunya peluang saya. Saya tahu saya hanya mempunyai beberapa menit, atau mungkin beberapa saat, untuk bertindak. Mengambil kesempatan ketika Hairul dan Datin Mariam leka dengan kejadian yang tidak dijangka itu, saya segera berlari ke arah Alia. Tanpa berkata apa-apa, saya memegang tangannya yang sejuk dan menariknya dengan kuat. Saya hanya berbisik sepatah, "Haris." Wanita yang kelihatan seperti telah kehilangan semua semangat hidup itu tiba-tiba memberi reaksi yang menakjubkan. Dia tidak melawan, sebaliknya terus bangun dan mengikut saya dengan tegas. Mungkin isyarat saya telah menyedarkan semangat hidup yang terpendam di dalam dirinya. "Korang nak kemana?" Suara geram Hairul kedengaran dari belakang. Dia sedar niat saya. Cahaya teleponnya menyuluh lurus ke muka kami. Dalam kegelapan, wajahnya kelihatan mengerikan. "Aisyah, kau dah gila. Lepaskan dia." Dia menerpa untuk menghalang kami. Tetapi pada saat itu, bunyi perang yang kuat kedengaran. Tingkap besar yang menghadap Tasik itu pecah berkecai. 2 lelaki berpakaian hitam dan bertopeng pantas melompat masuk ke dalam bilik. Pasukan Encik Rashid. Hairul dan Datin Mariam tergamam, tidak faham apa yang berlaku. Salah seorang ahli pasukan menerpa dan menumbangkan Hairul ke lantai dengan teknik pertarungan profesional. Seorang lagi berdiri menghalang Datin Mariam, pandangan matanya yang tajam membuat wanita itu tidak berani berkata apa-apa, semuanya berlaku dalam sekelip mata. "Sebelah sini, cepat." Seorang lelaki memberi isyarat kepada saya, menunjuk ke arah tingkap yang pecah. Tanpa teragak-agak, saya memapah Alia, yang masih separuh sedar, dan memanjat keluar dari tingkap. Di luar, malam sudah gelap, dan angin dari Tasik terasa sejuk mencengkam. 2 lagi ahli pasukan sedang menunggu, dan mereka memapah Alia, berlari pantas menuruni bukit di belakang villa. "Haris, anak saya mana?" Tiba-tiba Alia bersuara, suaranya lemah tetapi panik. Itulah kali pertama dia bercakap sejak saya bertemu dengannya. Kasih seorang ibu telah mengatasi kesan ubat. "Anak Puan selamat, jangan risau, kami akan bawa Puan kepadanya." Lelaki di sebelah saya menenangkannya. Rupa-rupanya, sementara saya berdepan dengan Hairul, pasukan lain telah mendekati bangunan berasingan tempat tinggal pembantu rumah dan membawa Haris keluar dengan selamat. Rancangan mereka benar-benar sempurna. Kami berlari melintasi taman menuju ke tepi Tasik, di mana sebuah bot laju telah sedia menunggu dengan enjin dihidupkan.
Dari belakang, kedengaran jeritan dan makian Khairul serta bunyi penggerak villa yang bingit. Tetapi sudah terlambat. Sebaik sahaja kami menaiki bot, ia meluncur laju seperti anak panah di atas permukaan tasik yang tenang. Saya menoleh ke belakang. Di bawah cahaya yang terpancar dari villa, saya dapat melihat bayang-bayang Khairul dan Datin Maryam berdiri tidak berdaya di tingkap yang pecah. Mereka telah tewas. Tewas dengan teruk di dalam penjara yang mereka cipta sendiri. Bot membawa kami ke sebuah jeti rahasia di seberang Tasik. Sebuah kereta sedang menunggu. Di dalamnya, duduk Haris. Dia selamat tanpa sebarang calar. Melihat ibunya, Haris menangis teresak-esak dan berlari memeluk Alia. "Ibu." Haris rindu ibu. Alia juga memeluk erat anaknya, air matanya berlinangan. Dia tidak mampu berkata apa-apa, hanya terus mencium kepala dan dahi anaknya. Melihat adegan itu, saya juga tidak dapat menahan air mata. Air mata haru dan lega. Operasi yang penuh dramatik itu telah berjaya. Kami telah menyelamatkan mereka. Malam itu juga, kereta membawa kami keluar dari Langkawi menuju ke sebuah lokasi selamat di Kuala Lumpur yang telah disediakan oleh Syazwani dan Encik Rashid. Di dalam kereta, Alia tidak melepaskan Haris. Kesan ubat penenang seolah-olah mulai hilang, digantikan dengan keletihan dan kepenatan. Dia menyandarkan kepalanya ke bahu saya dan berbisik dengan suara yang lemah, "Terima kasih." Saya menggenggam tangannya. "Bukan apa-apa." Khairul dan Datin Maryam pasti tidak akan berdiam diri. Mereka akan menggunakan segala cara untuk mencari kami, untuk menutup mulut Alia. Dan yang lebih penting, kebenaran di sebalik kurungan selama 5 tahun itu, sebab sebenar mengapa Khairul tergamak melakukan perbuatan sekeji itu, masih menjadi misteri. Dan jawaban kepada misteri itu hanya ada pada seorang, Alia Sofia. Kami perlu menunggu sehingga dia cukup stabil dan sehat untuk menceritakan kisah ngerinya. Kami membawa Alia dan Haris ke sebuah kediaman servis mewah di Kuala Lumpur dengan kawalan keselamatan yang ketat. Tempat yang sangat selamat di mana tiada siapa yang dapat menjejaki mereka. Syazwani dan Encik Rashid sudah berada di sana, dan seorang kaunselor psikologi wanita turut dijemput untuk memeriksa dan membantu Alia. Pada beberapa hari pertama, Alia hampir tidak bercakap. Kejutan dan penggunaan obat jangka panjang telah membuatkan mentalnya sangat lemah. Dia hanya memeluk Haris. Matanya sentiasa menunjukkan ketakutan. Kami tidak mendesaknya. Kami memberinya masa dan ruang yang selamat untuk pulih. Kaunselor itu sangat berdedikasi. Dia memberitahu kami Alia sama sekali tidak mempunyai penyakit mental, sebaliknya mengalami gangguan keresahan dan kemurungan yang teruk akibat kurungan dan penyalahgunaan obat jangka panjang. Sindrom psikologi yang boleh dirawat sepenuhnya. Perlahan-lahan, dengan penjagaan kami dan kelegaan besar karena mempunyai anaknya di sisi, Alia mula menunjukkan perubahan positif. Dia mula makan dan lebih banyak bercakap. Dan seminggu selepas diselamatkan, pada satu petang ketika hanya ada saya, Syazwani, dan Alia di dalam bilik, dia memutuskan untuk menceritakan segalanya. Sebuah kisah yang jauh lebih mengerikan daripada yang kami bayangkan. "Saya dan Khairul betul-betul bercinta," Alia memulakan, suaranya masih lemah tetapi lebih jelas. "Sekurang-kurangnya, itulah yang saya pikir." Dia menceritakan bagaimana Khairul pada masa lalu adalah seorang lelaki yang sangat berbakat dan romantik, tetapi juga sangat bercita-cita tinggi. Dia mencintai Alia, tetapi dia juga mencintai latar belakang dan kekayaan keluarganya. Selepas ibu bapak Alia meninggal, Khairul menjadi tonggak kekuatannya, membantunya menguruskan perniagaan hotel. Tetapi perlahan-lahan, dia mula menunjukkan sifat mengongkongnya. Dia tidak mau Alia meneruskan kerjayanya sebagai pelukis. Dia kata dia mampu menanggungnya, dan seorang wanita sepatutnya berada di rumah menjaga keluarga. "Ketika itu, saya terlalu cintakan dan percayakan dia," kata Alia, matanya memandang jauh. "Saya bersetuju untuk melepaskan pameran saya dan menumpukan seluruh masa saya untuknya dan Haris. Tapi saya tak sangka, itu hanyalah langkah pertama dalam rancangannya. Puncak tragedi adalah kebakaran studio." "Itu bukan kemalangan," kata Alia dengan tegas, tangannya digenggam erat. "Khairul sengaja melakukannya. Malam itu, dia bagi saya obat tidur yang sangat kuat. Bila saya sedar, semuanya sudah menjadi abu. Badan saya terasa sejuk, firasat kami betul.
Selepas kebakaran tuh, saya hancur sepenuhnya, sambung Alia sambil mengalirkan air mata. Dan ketika itulah dia mula bertindak. Dia kata saya terkejut terlalu teruk, perlukan rehat di tempat yang tenang, dan dia bawa saya ke villa tuh. Pada mulanya, semuanya biasa saja. Tapi lama-kelamaan, dia mula bagi saya obat. Katanya vitamin untuk bantu saya tidur lena. Tapi saya tahu itu obat penenang. Obat tuh buat saya sentiasa mamai dan letih, tak ada kekuatan nak melawan. Dia mengasingkan Alia sepenuhnya dari dunia luar. Dia memutuskan semua hubungan Alia dengan rakan-rakannya, memberitahu orang ramai Alia telah berhijrah ke luar negara. Dia malah mengehatkan pertemuannya dengan Haris, dengan alasan takut penyakit gilanya akan menjejaskan anaknya. Dia nak buat saya percaya yang saya gila, kata Alia dengan suara marah. Dia sentiasa cakap saya berdelusi, apa yang saya ingat tuh tak betul. Dia bahkan bawa seorang dokter tua untuk sahkan saya ada skizofrenia. Perlahan-lahan, saya pun mula ragukan diri sendiri. Ada masa saya pikir saya betul-betul dah gila. Tapi kenapa? Kenapa sampai macam tuh sekali? Tanya Syazwani, tidak dapat menyembunyikan kemarahannya. Alia menarik nafas dalam, sebelum mendedahkan kebenaran terakhir yang menjelaskan segalanya. Sebab duit. Sebab harta pusaka saya. Menurut wasiat ayah saya hanya akan dapat miliki dan uruskan harta tuh sepenuhnya bila saya berkahwin atau berumur 30 tahun. Hairul tahu tentang tuh. Dia tak nak kahwin dengan saya. Sebab kalau kahwin, dia kena bahagikan hak. Dia nak semuanya. Rancangannya ialah untuk kurung saya dan jadikan saya tak berkeupayaan dari segi undang-undang sebelum saya berumur 30 tahun. Dengan itu, sebagai penjaga dan bapa kepada satu-satunya waris saya, Haris, dia akan dapat pegang harta tuh. Perkawinan dengan awak, Alia menoleh ke arah saya dengan pandangan simpati. Hanyalah sandiwara untuk melengkapkan cengkerangnya. Supaya bila dia tiba-tiba dapat duit banyak, tak ada siapa yang syak. Apabila cerita itu berakhir, bilik menjadi sunyi. Saya dan Syazwani terdiam, saling berpandangan. Ketamakan manusia memang tiada batasnya. Demi uang, seseorang sanggup memijak cinta dan kemanusiaan, menghancurkan hidup seorang wanita, dan merampas zaman kanak-kanak anaknya sendiri. Kenyataan Alia dan rakaman pengakuan dokter oleh Syazwani menjadi bukti yang tidak dapat disangkal. Satu kes jenayah besar akan dibuka, dan kali ini, tiada jalan keluar untuk Hairul dan Datin Mariam. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Sudah tiba masanya untuk mereka membayar harga dosa mereka. Dengan kenyataan terperinci Alia, rakaman pengakuan dokter, dan laporan perubatan yang mengesahkan kandungan obat penenang berdos tinggi dalam badannya untuk jangka masa yang panjang, Syazwani mempunyai bukti yang lebih daripada cukup untuk membuat laporan polis. Sebuah pasukan siasatan khas yang besar ditubuhkan, dan siasatan dijalankan dengan pantas dan rahasia. Hairul dan Datin Mariam, setelah mendapati Alia hilang, menjadi sangat panik. Mereka mencari di merata tempat tetapi tidak menemui sebarang jejak. Takut perkara itu akan menjadi besar, mereka tidak berani melaporkan kepada polis. Mereka hidup dalam ketakutan, tidak tahu bila badai akan melanda, dan badai itu datang lebih cepat daripada yang mereka sangka. Pada suatu pagi, ketika Hairul sedang bermesyuarat di pejabatnya, pasukan detektif menyerbu masuk. Di hadapan semua kaki tangannya yang terkejut, waran tangkap dan geledah dibacakan dengan kuat. Hairul tidak mampu melawan. Wajahnya pucat lesi, kakinya lemah. Topeng arsitek yang berjaya dan disegani hancur berkecai di hadapan pekerjanya. Pada masa yang sama, pasukan lain menyerbu kediaman Datin Mariam. Wanita yang pernah tajam dan berkuasa itu kini hanya mampu terduduk di lantai, menangis dan merayu. Tetapi semuanya sudah terlambat, jenayah mereka telah terbongkar. Kes pelukis wanita yang hilang, serta-merta menjadi sensasi media. Akhbar melaporkan tentang konspirasi kejam di sebalik topeng cinta, dan seluruh masyarakat menjadi marah. Wajah sebenar Hairul dan Datin Mariam terdedah kepada dunia. Orang-orang yang pernah mengagumi dan membelanya kini semua berpaling, mengutuk dan mengecam mereka. Di hadapan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal, Hairul dan Datin Mariam terpaksa menundukkan kepala dan mengaku bersalah. Mereka mengaku merancang segalanya, dari kebakaran studio, pemalsuan rekod perubatan, sehinggalah pengurungan dan penyalahgunaan obat terhadap Alia. Doktor yang tidak beretika itu juga ditangkap dan lesen perubatannya ditarik balik seumur hidup. Pada hari perbicaraan, mahkamah penuh sesak. Saya, Syazwani, dan Alia hadir bersama. Alia, walaupun masih lemah,
bertekad untuk bersemuka dengan orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Dia memakai gaun putih, wajahnya sudah sedikit berseri, dan matanya tidak lagi kosong, sebaliknya memancarkan cahaya yang tegas dan kuat. Apabila Khairul dan Datin Maryam dibawa masuk ke kandang pesalah, mereka tidak berani memandang Alia. Mereka kelihatan hina dan menyedihkan. Kuasa, uang, dan keangkuhan yang pernah mereka miliki kini lenyap, hanya tinggal kehinaan dan ketakutan. Keputusan akhir dibacakan. Atas pelbagai kesalahan termasuk pengurungan haram, mendatangkan kecederaan, penipuan, dan cobaan merampas harta, Khairul Nizam dijatuhkan hukuman penjara 20 tahun. Hukuman yang setimpal dengan jenayahnya. Rakan subahatnya, Datin Maryam, menerima hukuman 12 tahun. Semua harta yang coba mereka rampas daripada Alia dirampas dan dikembalikan kepadanya. Keadilan telah ditegakkan, dan tiada penjahat yang dapat lari. Apabila hakim membacakan hukuman, Alia menangis teresak-esak. Tetapi ia bukan air mata kesakitan, ia adalah air mata kelegaan. Neraka 5 tahunnya akhirnya berakhir. Keadilan telah ditegakkan. Saya dan Syazwani memeluk Alia, berkongsi saat itu bersama. Kami, 3 wanita dari latar belakang berbeza, telah berjuang bersama dan mengalahkan kuasa kegelapan. Persahabatan dan keberanian telah menang ke atas kejahatan dan ketamakan. Kes telah berakhir, tetapi kehidupan mereka yang terlibat mesti diteruskan. Khairul dan Datin Maryam akan membayar dosa mereka di sebalik tirai besi. Dan Alia, dia akan memulakan perjalanan baru yang lebih sukar, menyembuhkan luka jiwa dan mencari semula dirinya. Dan saya, walaupun hati saya hancur oleh cinta palsu, saya tidak menyesal. Karena saya tahu saya telah melakukan perkara yang betul. Karena saya tahu saya telah menyelamatkan seorang manusia. Selepas perbicaraan, kehidupan Alia memasuki babak baru. Tiada lagi badai, tetapi riak-riak yang ditinggalkan oleh masa lalu masih ada. Luka fisikal boleh sembuh, tetapi luka jiwa memerlukan masa dan kesabaran untuk pulih. Alia, walaupun bebas, terpaksa berdepan dengan perjuangan baru melawan trauma dan parutnya. Untuk memutuskan hubungan sepenuhnya dengan tempat yang telah memberinya begitu banyak penderitaan, dia memutuskan untuk menjual semua hotel dan tanahnya di Langkawi. Dia berpindah ke Kuala Lumpur bersama Haris, tinggal di sebuah apartemen berhampiran rumah saya. Kami bukan lagi orang asing yang dihubungkan oleh tragedi. Kami telah menjadi kawan baik, saudara sejati. Saya dan Syazwani sering melawat mereka. Kami memasak bersama, membawa Haris ke taman, dan berkongsi suka duka kehidupan. Pengalaman saya sebagai guru tadika banyak membantu Haris menyesuaikan diri semula dengan kehidupan normal. Di bawah kasih sayang ibunya yang penuh dan perhatian kami, kanak-kanak itu perlahan-lahan menjadi ceria dan aktif. Ketakutan di matanya digantikan dengan kepolosan dan keceriaan yang sesuai dengan usianya. Proses penyembuhan Alia lebih sukar. Pada sesetengah malam, dia masih bermimpi ngeri dan terjaga sambil menjerit. Tetapi dia tidak lagi keseorangan. Dia mempunyai Haris, saya, dan Syazwani di sisinya. Dan yang paling penting, dia telah menemui semula kegairahannya, melukis. Pada mulanya, dia hanya melukis gambar-gambar dengan warna gelap dan herot, seolah-olah melepaskan tekanan di hatinya. Tetapi perlahan-lahan, warna-warna cerah mula kembali. Dia melukis Haris yang sedang ketawa, melukis saya dan Syazwani, dan melukis bunga matahari yang sentiasa menghadap matahari. Melukis menjadi terapi ajaib yang membantunya membina semula jiwanya dari abu. Setahun kemudian, Alia mengadakan pameran solo pertamanya sejak tragedi itu. Nama pameran itu ialah Kelahiran Semula. Pameran itu mendapat sambutan yang luar biasa. Orang ramai bukan sahaja mengagumi bakatnya, tetapi juga semangat luar biasa seorang wanita yang telah melalui neraka dan kembali. Bagi saya pula, kejutan akibat penipuan Khairul telah meninggalkan parut. Saya menjadi lebih berhati-hati dalam perhubungan, tidak mudah mempercayai orang lain. Saya menolak beberapa lamaran, memilih untuk meluangkan masa untuk diri sendiri, kerjaya saya, dan keluarga kecil saya, Alia dan Haris. Bukan saya menutup hati, tetapi saya tahu saya perlukan masa untuk ia benar-benar pulih. Saya bukan lagi Nurul Aisyah yang naif dan pemimpi seperti dahulu. Saya menjadi lebih kuat, lebih matang. Saya sadar bahwa nilai seorang wanita tidak bergantung pada sama ada dia mempunyai lelaki yang sempurna di sisinya, tetapi pada keberanian untuk memperjuangkan keadilan, hati yang baik, dan keupayaan untuk berdiri teguh di atas kaki sendiri. Saya tidak mempunyai perkawinan yang sempurna, tiada suami yang ideal. Tetapi saya mempunyai persahabatan yang tidak ternilai,
seorang anak yang menyayangi saya seperti keluarga sendiri. Dan yang paling penting, saya mempunyai hati nurani yang tenang. Saya bangga karena tidak mengabaikan rayuan seorang kanak-kanak. Saya bangga karena telah menyumbang untuk menuntut keadilan bagi seorang wanita yang malang. Tetapi ia bukan air mata kesakitan, ia adalah air mata kelegaan. Neraka 5 tahunnya akhirnya berakhir. Keadilan telah ditegakkan. Saya dan Syazwani memeluk Alia, berkongsi saat itu bersama. Kami, 3 wanita dari latar belakang berbeza, telah berjuang bersama dan mengalahkan kuasa kegelapan. Persahabatan dan keberanian telah menang ke atas kejahatan dan ketamakan. Kes telah berakhir, tetapi kehidupan mereka yang terlibat mesti diteruskan.